Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya Ustazah Rosidah binti Abdul Razak akan menyampaikan tajuk berkenaan dengan azan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah anak-anak, bagi mata pelajaran fiqh tahun 2, Ustazah akan menyampaikan tajuk berkenaan dengan azan. Baiklah anak-anak, saya teruskan dengan pecahan kecil daripada tajuk azan. Ustazah akan menerangkan tentang waktu-waktu disunatkan azan. Yang pertama, apabila kita sesat di dalam hutan, maka kita disunatkan melaungkan azan. Anak-anak tidak perlu takut kerana kita berserah dan mengharap kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan dengan azan tersebut dapat membantu untuk kita mencari jalan kembali ke tempat yang asal. Baiklah, seterusnya yang kedua, apabila kita hendak memulakan perjalanan yang jauh. Maksudnya di sini, sekiranya kita hendak melancong, terutamanya menunaikan haji atau umrah di Makkatul Mukarramah, maka kita disunatkan melaungkan azan. Mudah-mudahan ataupun kita nak meneruskan perjalanan kita pergi belajar di luar negara, sama ada di Eropah, di London, di Jepun atau mana-mana saja yang jauh, ataupun di luar daripada negeri Kuala Lumpur ni, maka kita disunatkan azan. Ya, mudah-mudahan dengan azan tersebut, perjalanan kita dengan izin Allah akan lebih lancar. Dan ingat anak-anak, yang dimaksudkan perjalanan yang jauh ini adalah bertujuan baik, bukannya bertujuan jahat atau sebaliknya. Seterusnya, yang berikutnya, anak-anak pasti heran ya, kenapa ada 2 anggota tentera di sini. Baiklah, kita waktu disunatkan azan juga apabila menghadapi peperangan. Ini terutama tentera-tentera yang ingin ke medan perjuangan, maka mereka disunatkan melaungkan azan. Kerana di zaman Rasulullah SAW dahulu pun, sebelum meneruskan perjalanan ataupun untuk pergi berperang, mereka akan melantik salah seorang untuk melaungkan azan. Seterusnya, anak-anak pasti hairan ya melihat orang ini melaungkan azan dengan cahaya merah di hadapan. Ini maksudnya apabila kita melihat sesuatu kebakaran, ya, ataupun berlaku kebakaran yang berdekatan dengan rumah kita. Na'udzubillah ya, minta simpang daripada perkara tersebut. Maka kita jangan cepat panik. Ketika itu kita disunatkan melaungkan azan. Mudah-mudahan dengan laungan azan ini, maka dengan izin Allah, api yang marak tadi berkurangan dan tidak merebak ya ke rumah-rumah yang lain. Dengan azan tersebut tadi juga akan mengingatkan bagi mereka yang sedang kelam kabut mencari pasangan atau anak-anak atau barang-barang yang hilang, maka dengan izin Allah dapat membantu meringankan. Baik, seterusnya, ketika menghadapi hujan lebat atau ribut taufan, pasti anak-anak pernah melalui ya pengalaman hujan lebat ataupun angin yang kuat. Maka ketika kita dalam keadaan yang gemetar, panik dalam bahasa Inggeris, ataupun dalam keadaan ketakutan, maka kita disunatkan melaungkan azan. InsyaAllah ya, berdasarkan pengalaman Ustazah, ketika angin datang kuat ya, berpusing angin tu,
hingga menyebabkan dahan-dahan pokok di keliling rumah Ustazah patah. Ketika itu, Ustazah meminta anak Ustazah melaungkan azan. Alhamdulillah, tidak sampai beberapa minit, angin tersebut reda. Baiklah anak-anak, seterusnya Ustazah pergi pula kepada hikmah azan. Anak-anak tahu apa makna hikmah? Hikmah ini adalah perkara yang baik. Selepas kita melakukan perkara yang baik, manfaat yang kita dapat daripada azan tersebut. Baik, yang pertama, ya, dengan hikmah azan ini akan memberitahu masuknya waktu solat fardu. Kebaikan daripada azan ini, yang mana azan ini memberitahu masuknya waktu solat fardu. Yang kedua, dengan adanya azan ini, kita dapat mengagungkan lagi syiar Islam. Yang ketiga, dapat mendisiplinkan diri dalam menjaga waktu solat. Ya, apabila kita mendengar azan, maka kita perlulah segerakan diri untuk mengambil wuduk, membersihkan diri dan terus menunaikan solat. Bagi yang berdekatan dengan masjid atau surau, digalakkan menunaikan solat di surau atau di masjid berkenaan. Sebaik-baiknya, kalau kanak-kanak, eloklah dilakukan di rumah. Memandangkan COVID-19 yang masih lagi berlega-lega di negara kita ini. Maka jagalah SOP ya. Kemudian, yang keempat, dengan adanya azan ini, kita akan lebih mentaati dan mengingati Allah. Yang kelima, kita akan sentiasa menjaga solat di awal waktu. Dan yang terakhir, dapat menyedarkan umat Islam dari sifat lalai. Maka anak-anak ya, Ustazah mengharapkan dengan apa yang saya sampaikan ini dapat membantu anak-anak memahami tajuk azan ya. Dan ingat anak-anak, waktu disunatkan azan ini boleh dilakukan oleh perempuan ya. Bukan wanita pun boleh, kanak-kanak perempuan pun boleh, lelaki yang terutamalah. Tapi azan di surau atau di masjid, wanita ataupun kanak-kanak perempuan tidak dibenarkan. Kecuali bagi lelaki sahaja. Baiklah anak-anak, Ustazah akhiri dahulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.